بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, pegawai masjid, jawatan kuasa, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran atas nikmat yang masih Allah kurnia kepada kita, dengan nikmat yang begitu banyak. Dalam masa yang sama Allah sedang uji kita dengan ujian yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun besar pada pandangan kita sebagai manusia biasa. Tuan-tuan dan Allah sekalian, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah jalan yang paling baik untuk kita menghadapi pandemik ataupun ujian bala yang sedang menimpa kita, negara kita, bahkan seluruh dunia. Sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling baik ialah kembali kepada Allah seperti yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Orang bila tiba musibah akan sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini bagi Allah. Kita ni serah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu tuan-tuan, insya-Allah kita akan tenang. Andai kata ditakdirkan Allah, kita dijemput oleh Allah akibat asbab pandemik ini, maka kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah selamatkan kita, alhamdulillah, maka kita akan terus berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pegangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Tuan-tuan dan Allah sekalian, kita berada pada bulan Muharram dan hari ini hari yang ke-9 dan esok hari yang ke-10, maka perbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara amal yang diutamakan atau digalak kita buat ialah berpuasa sunat. Hari ini hari Tasu'a, esok hari Ashura. Tasu'a hari ke-9 ni Nabi berazam. Nabi kata apa? Andai dipanjangkan hayat aku, tahun depan aku nak puasa hari ke-9. Itu azam Nabi, artinya sunnahlah kita buat puasa hari ke-9. Dan hari ke-10 ada hadis sebut diampunkan dosa setahun yang lepas, maka besar ganjarannya. Mudah-mudahan dengan barakah sedikit amal itu, Allah mudahkan urusan kita menghadapi ujian yang berat ini. Tuan-tuan dan Allah sekalian, kita teruskan pengajian kitab Indahnya Solat Berjamaah. Bab yang terakhir pertemuan beberapa bulan yang lepas ialah berkenaan tentang saf-saf solat berjamaah. Saf-saf solat berjamaah. Dan sebenarnya kita dah bincang sedikit berkenaan saf ini. Jadi Tuan Imam minta saya untuk ulang sedikit secara ringkas supaya kita nampak balik apa yang sedang kita perbincangkan. Kalau sambung sekarang tak tahu ujung pangkal kan, maka kita cuba ambil sikit ke belakang dan kita mulakan dengan bab yang kita belum belajar, insya-Allah. Baik, dalam solat berjamaah, saf adalah satu perkara yang sangat penting. Bahkan boleh menjadi satu kayu ukur sama ada ibadah solat berjamaah kita itu dikurniakan Allah dengan pahala berjamaah ataupun tidak. Begitu sekali lah ya, besarnya dan beratnya dalam bab saf dalam solat berjamaah.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita tentang kelebihan saf yang pertama. Kalau orang tahu kelebihan saf pertama ni, sanggup cabut undi, sanggup buat apa sahaja dan dapatkan tempat yang pertama, saf pertama. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita beruntung oleh kerana kita insan pilihan Allah. Jemaahnya tak ramai, 50 orang sahaja yang dihadkan, maka kita terpilih. Maka peluang dapat saf pertama tu besar, peluangnya terbuka luas. Jadi istiqamah tuan-tuan, istiqamah. Dan kalau boleh kita cukupkan kota-kota secara berjemaah yang diberi ini, supaya kita mendapat kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jemaah ni lagi ramai solat berjemaah didirikan, ramai yang hadir, lagi besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam bab ini juga disebut tentang bagaimana kita nak mulakan saf. Nak mula tang kiri ke, tang kanan ke, tang tengah ke. Dalam bab ini disebut secara ringkasnya, saf solat, kalau kita datang solat berjemaah dalam keadaan saf pertama dah penuh. Dah penuh dah saf pertama. Walaupun sekarang kita berjarak kan, kalau tempat disediakan ni dah penuh dah, maka kita buat saf yang kedua. Saf yang kedua ni, kalau kita datang dalam keadaan ada kawan yang seorang lagi datang bersama kita, kita mula daripada sebelah tengah saf. Itu keadaan yang paling baik. Jadi saf itu kedudukannya mula di tengah dan perlu diseimbangkan. Kita datang tengok ada 2 orang dah semayang. Tengok 2 orang semayang tu dia lebih berat belah kanan, kita masuk sebelah kiri. Itu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasitul imam. Imam berada di pertengahan, di tengah-tengah. Jadi saf kena seimbang. Ini juga termasuk dalam peraturan untuk kita mendirikan saf. Seterusnya tuan-tuan nanti Allah sekalian, kita teruskan lagi. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 46. Ini sambungan daripada tajuk ini. Ya. Kalau saya salah betulkan saya. Rasanya betul kan? Sebab dah 3 bulan tak berkuliah ni memang lupa. Ya, dan kita biasa begitulah manusia ni. Baik. Sekarang kalau kita datang solat berjamaah, ini yang baru kita belajar hari ini. Dalam keadaan saf pertama dah penuh, kita sampai dan kita tengok belakang kita tak ada tanda-tanda akan ada jemaah lain yang akan sampai. Bunyi wudu, tak ada orang bunyi wudu. Tengok dekat luar pun tak ada seorang pun lagi. Tambah sekarang yang mana berkunci dah, kan, tak masuk dah orang dah. Maka kita nak mula tang mana? Tang tengah juga ke? Ini yang kita akan perbincangkan pada hari ini, untuk kita tahu di mana kita nak mula. Kalau kita sampai saf pertama dah penuh, kita sampai seorang. Nak tengah ke, kiri ke, kanan? Baik. Perbincangan kita ini tentang menarik seseorang yang berada di dalam saf hadapan. Artinya kita dalam seorang dan kita nak belajar macam mana cara nak dapatkan solat berjemaah tu dengan adanya saf bersama kita. Mana kita nak mula, macam mana cara nak buat. Baik. Jika seseorang datang ke masjid dan tidak mendapati ruang kosong di dalam saf penuh, dia datang seorang, maka menurut kebanyakan para ulama mazhab Syafi'i, dia boleh menarik orang lain yang berada di saf hadapan itu ke belakang bersamanya. Dia sampai seorang, maka dia boleh tarik orang yang saf pertama tu ke belakang. Cuma orang yang mana pula? Orang yang tengah ke? Orang yang pertengahan ke? Orang yang hujung ke? Baik. Orang yang ditarik pula hendaklah membantunya dan bergerak ke dalam saf belakang. Artinya mesti ada persefahaman. Dia datang seorang, kalau seorang belakang tu, dia tak ada pahala saf sebab seorang diri. Bahkan makruh solat seorang diri dalam satu saf. Bila makruh, boleh membawa kepada tak dapat pahala solat berjemaah. Jadi nak dapatkan pahala itu, jalannya ialah kita boleh tarik seorang daripada saf hadapan untuk berdiri bersama kita di saf belakang. Nanti kita belajar macam mana kaedah nak tarik tu. Dengan syarat pula, orang yang depan tu kena sama faham dan dia bersetuju untuk ke belakang. Kok kita tarik-tarik dia koreh bahu tu, maka nampak gaya tak ada can lah. Semayalah seseorang kat belakang. InsyaAllah kita baca nanti dia punya syarat-syarat. Baik. Perbuatan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي أمر الآتي وقد تمت الصفوف أن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang datang sedangkan saf-saf solat sudah penuh agar dia menarik seseorang kepadanya supaya orang itu berdiri solat di sebelahnya. Ini arahan Nabi jelas. Untuk kita mendirikan saf. Artinya kita boleh untuk tarik orang depan. Arahannya ada jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita disunatkan menarik seseorang untuk membantu kita membina satu saf jika keadaan ini berlaku. Okey? Baik, seterusnya. Perbuatan ini sangat dianjurkan dalam mazhab Hambali kerana mendirikan solat secara bersendirian di belakang suatu saf adalah tidak sah menurut mereka. Ini mazhab Imam Hambali. Kalau sembahyang seorang-seorang dalam satu saf, tak ada orang temankan dia, cukup satu rakaat batal solat tak dikira. Tapi kita mazhab Syafi'i makruh sahaja. Sembahyang masih sah. Jadi sekarang ni Nabi nak ajar kita supaya tidak berlaku makruh tadi. Macam mana cara nak dapat pahala penuh juga solat berjamaah. Walaupun datang seorang diri saf dah penuh, macam mana nak buat? Ini dia baik. Berdasarkan kaedah al-khuruj minal khilaf mustahab, yang bermaksud keluar daripada perselisihan pendapat itu adalah sunat, maka kita digalakkan untuk melakukannya sebagai langkah berhati-hati. Walaupun begitu, menarik seseorang dalam solat hanya disunatkan setelah menepati beberapa syarat. Jadi maknanya kaedah al-khuruj minal khilaf mustahab tu, bila ada khilaf, satu kata tak sah, satu kata makruh dan sebagainya, maka buat jalan penyelesaian keluar daripada khilaf tu apa dia? Dengan cara tarik seseorang duduk bersama kita. Selesai masalah. Makruh pun tidak. Dari segi mazhab Hambali pun sembahyang itu sah. Itu maksud keluar daripada khilaf antara pandangan ulama tadi disunatkan. Baik. Jadi boleh tarik tapi mesti ikut syarat-syarat. Ada syarat dia, bukan main tarik saja. Baik, yang pertama apa syarat dia? Kata pengarang kitab I'anah At-Talibin, menyeraikan syarat-syarat yang pertama dia kata dilakukan selepas mengangkat takbiratul ihram. Nah, tarik orang kena takbir dulu di belakang ni. Dia sampai di belakang tu takbir Allahu Akbar, kemudian tangan dia ke depan, tariklah. Tarik ikut ke belakang. Atau isyarat letak bahu dia, tarik sikit pun kalau orang tu faham, dia tahu dah ke belakang tu. Baik, yang pertama kena angkat takbir dulu. Nanti kita bincang kenapa kena takbir dulu. Apa salah tarik terus kan senang, nak jaga pergerakan kan, sampai-sampai tarik dulu takbir. Mudah lagi, ini nak takbir kan nak jaga pergerakan lagi, nak tarik lagi slow-slow macam mana kan dalam solat kan. Ada sebab dia. Jadi syarat pertama dia mesti takbir dulu baru tarik. Yang kedua, orang yang ditarik bersetuju untuk ke belakang. Nampak? Kena ada persetujuan. Tak boleh paksa-paksa orang. Tarik sekali tak mahu dah, tak payah kali kedua dah. Yang pula tarik sekali, tak faham kau ni. Tarik kali dua, tak faham. Malay kali ketiga, sentap aku sikit. Akan bergaduh jawab. Mesti orang depan tu bersetuju untuk nak ke belakang. Dan kata bersetuju tu mesti ada faham. Hukum ini ada. Kalau orang tak faham pun, walaupun dia setuju ke tidak, dia confuse lah. Apalah tarik-tarik ni. Jadi kalau dia tak mahu ke belakang tu, tak ada chance lah. Kes selesai lah tu. Dia tak bersetuju. Tapi kalau bersetuju, dia akan undur ke belakang. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, orang yang ditarik ialah seorang yang merdeka, bukan dalam kalangan hamba. Sebab kalau hamba ni kita faham, dia berada di bawah naungan seseorang, tuan dia. Dia wajib patuh perintah tuan dia. Jadi kita tak boleh pandai-pandai nak arah-arahkan hamba ni. Nanti kita akan bincang kenapa hamba. Cuma syarat ketiga ni tak bimbang sangat sebab sekarang memang tak ada hamba dah. Tak ada cerita hamba lah. Cuma dibincangkan dalam kitab ni disebutkan. Mesti seorang yang merdeka. Yang keempat, saf di hadapan tidak mempunyai dua orang sahaja.
Maksudnya kalau tempat itu sempit, saf tu penuh dengan 2 orang je. Ngam-ngam 2 orang berdiri, imam seorang depan, kemudian 2 orang saf kedua. Saf pertama tu 2 orang. Kita pun sampai. Nak tarik siapa ni? Kalau tarik yang depan tu seorang, seorang ke belakang, yang depan tinggal seorang. Kita seorang belakang macam mana gaya? Nampaknya tu tak boleh tarik orang depan. Nah, sebab kalau yang saf pertama tu memang 2 orang yang isi mengam-ngam penuh ruang dah, kita sembahyang belakang tu seorang lah jawab. Tak boleh tarik kalau saf pertama tu 2 orang sahaja. Okey, baik. Untuk mudah dihafal, syarat-syarat ini dihimpunkan dalam bait syair berikut. Laqad sunna jarrul hurri min saffi iddatin yaral wafqa fa'lam fi qiyamin qad ahrama. Artinya sesungguhnya disunatkan ditarik ke belakang ialah orang yang merdeka yang berada dalam saf dengan beberapa orang lain. Merdeka dalam saf tu mesti ramai, tak boleh 2 orang saja. Dan didapati mahu memberi kerjasama. Itu syarat dia. Dia nak ke belakang. Syarat yang ketiga, dan ketahuilah kamu itu dalam keadaan berdiri selepas takbiratul ihram. Mesti dah angkat takbir. Jadi disusun oleh ulama syair ni untuk mudah kita ingat 4 syarat untuk tarik seseorang yang duduk saf depan supaya bersama kita di belakang. Takbiratul ihram dulu, kemudian orang ditarik mesti setuju. Yang ketiga, seorang yang merdeka. Yang keempat, saf yang depan tu mesti lebih daripada 2 orang. 2 orang saja tak boleh tarik ke belakang. Baik. Persoalan, kalau orang tanya mengapa takbiratul ihram perlu dilakukan terlebih dahulu? Kenapa tak tarik kan senang? Baik, jawabnya apa? Hal ini kerana sekiranya dia tidak mengangkat takbiratul ihram terlebih dahulu, maka orang yang ditarik ke belakang itu telah berada dalam keadaan bersendirian seketika. Ini berarti dia telah meletakkan saudaranya itu dalam keadaan makruh seketika. Solat bersendirian di belakang saf seperti yang dinyatakan sebelum ini, sedangkan dia tidak mahu perkara itu terjadi kepada diri dia sendiri. Maksudnya kalau ditarik sebelum dia angkat takbir, orang yang tu dah bergerak ke belakang. Jadi semasa dia bergerak ke belakang, tu dah ke belakang ni, yang tukang tarik ulang angkat takbir lagi. Maka seolah-olahnya dia yang ditarik tadi sedang solat seorang diri. Sebab kawan yang tarik tadi belum masuk solat lagi, belum dikira saf lagi, so dia mula-mula solat. Jadi bila tarik kawan tadi, orang tu ke belakang, tiba-tiba orang tu pula kurang pahala sekejap. Sebab dikira solat seorang diri di belakang saf, kerana si penarik tadi belum takbiratul ihram. Jadi dia nak pahala saf berjemaah, tapi dia tak takbir, tarik kawan ke belakang, kawan pula jadi mangsa sekejap. Barulah dia pula angkat takbir, barulah dapat balik pahala bersolat saf berjemaah tadi. Baik. Seterusnya, yang nombor 2 dalam buku tu tuan-tuan, nombor 2 tu bukan persoalan baru sebenarnya. Itu adalah sambungan jawapan daripada yang pertama tadi. Baik, apa sambungan dia kata? Bukankah perbuatannya itu bertujuan tidak mahu meletakkan dirinya berada dalam keadaan makruh, iaitu solat bersendirian di belakang saf. Jadi mengapa dia mahu menjerumuskan kawannya pula ke dalam keadaan makruh? Itu jelaslah tadi. Dia tak nak sembahyang seorang belakang dapat makruh tadi. Tiba-tiba dia tak takbiratul ihram, tarik kawan tadi lah dapat makruh. Tu tak naklah, sepatutnya jadi begitulah. Sebab itu kena angkat takbir dulu baru tarik. Bila tarik tadi, kawan tadi undur ke belakang dalam keadaan sentiasa dalam keadaan apa? Mendapat pahala saf berjamaah. Baik. Seterusnya kita terus kepada nombor 3 bawah tu. Sebab yang perenggan jawapannya ialah pahala tu ialah jawapan bagi soalan nombor 3. Mengapakah persetujuan orang yang hendak ditarik perlu dipastikan terlebih dahulu? Kenapa kita kena tahu orang depan tu setuju untuk undur ke belakang? Itu soalan dia. Maka jawapan di atas tu. Sebab ada buku boleh tengok Jawapannya ialah pahala mendirikan solat di saf hadapan adalah lebih besar berbanding pahala mendirikannya di saf belakang.
Apabila seseorang menarik salah seorang jemaah di saf hadapan untuk berundur ke belakang, seolah-olah dia meminta supaya orang itu mengorbankan kedudukan solatnya di saf hadapan. Maka orang tersebut perlu mengharapkan persetujuannya dalam keadaan ini. Jadi kita tarik dia ke belakang tu, kita perlu dia setuju. Sebab apa? Dia dah elok-elok datang awal, kerja dapat saf pertama, dapat pahala besar saf pertama. Kita datang lambat, tiba-tiba kita nak tarik dia masuk saf kedua. Bila masuk saf kedua, orang tadi patut dapat pahala besar daripada saf pertama tadi. Dia terpaksa mengorbankan pahala besar saf pertama untuk nak tolong kita yang datang kendian ni, supaya dapat juga saf pahala berjamaah. Dia korbankan pahala besar saf pertama, duduk pada saf yang kedua yang pahalanya berkurangan. Jadi perlu persetujuan dia. Kenapa perlu setuju? Sebab untuk dia mengorbankan tadi. Kalau dia kata dia tak nak, dia kekal nak saf pertama, maka yang belakang tidak boleh memaksa lah. Maka kekallah dia semayang di saf yang pertama tadi. Jadi maknanya kalau orang depan tu bersetuju, alhamdulillah dia boleh undur ke belakang. Kalau tak bersetuju, tidak mengapalah, kita pun takbiratul ihram seperti biasa. Baik. Seterusnya perenggan yang di bawah persoalan nombor 3 itu adalah maklumat tambahan. Orang yang ditarik pula bukan dalam kalangan hamba. Kenapa syarat tadi kata mesti orang merdeka, bukan hamba? Kalau hamba tak boleh tarik, orang merdeka boleh tarik. Baik, orang ditarik pula bukan dalam kalangan hamba supaya dia tidak termasuk di bawah jaminan orang yang menarik apabila dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Selain itu, seorang hamba perlu mendapatkan keizinan daripada tuannya terlebih dahulu, kerana segala urusannya adalah bawah tanggungan tuannya. Jadi konteks hamba ni dia tak sama macam pekerja. Kita bos, kita ada pekerja bawahan kita ramai. Itu contoh, salat jemaah kita bos datang lambat, staf kita yang bawahan ni sampai awal dah, semayang dah penuh saf pertama, kita memandang ujung. Wah, ni tukang sapu aku ni. Dia pun anggap macam hamba, dia minta tarik suka tidak. Tak boleh. Ya, pekerja hari ini bukan hamba, dia pekerja. Bila kata pekerja, dia dibayar gaji, dia ada hak dia dan sebagainya. Tapi kalau seorang hamba ni, dia tak ada cerita banyak dah. Hidup dia di bawah taklukan tuan dia. Apa tuan dia suruh, buatlah. Itulah kerja seorang hamba. Tak bergaji, tak berapa, ikutlah perintah tuan dia. Tapi sekarang ni tak ada lagi dah istilah hamba. Bila solat berjemaah, kita datang, semua yang hadir ni semua merdeka belaka. Kalau mereka faham, boleh tarik ke belakang. Baik, seterusnya, bagi saf hadapan yang punya 2 orang sahaja, salah seorang dalam kalangan mereka tidak boleh ditarik, kerana itu akan menyebabkan ahli jemaah yang satu lagi keseorangan dalam saf yang pertama tadi. Kenapa tak boleh tarik? Kalau tinggal 2 je, itu alasan dia. Kalau tarik, yang depan pula tinggal seorang. Maka kalau 2 tak boleh tarik lah, kita sembahyang solat seorang diri di saf di belakang. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita dah bincang syarat tadi. Sekarang kita bincang pula siapa yang kita nak tarik, orang yang mana kita nak tarik ke belakang ni. Baik, jika seseorang mendapati saf hadapan sudah penuh, sedangkan dia perlu menarik seseorang, siapakah yang harus ditarik? Sama ada orang yang berada di tengah masjid dan bersetentang dengan belakang imam, atau orang yang berada di hujung saf. Nak tarik yang mana? Yang belakang imam betul-betul tengah ni ke, atau yang di hujung-hujung ni? Baik, kalau ada siapa yang ada kitab, dia boleh tengok dalam buku ni ada gambar dia. Yang gambar dia untuk mudah kita faham. Gambar pertama, kaedah dia apa? Menunjukkan makmum yang baru tiba dalam jemaah yang penuh, lalu mendirikan solat di belakang saf jemaah sebelah kanan. Artinya dia masuk, tengok saf dah penuh, dia pergi hujung sekali sebelah kanan, dan dia berdiri di belakang makmum yang kedua daripada hujung. Hujung sekali ada seorang, dia berdiri dekat belakang orang yang kedua daripada hujung itu. Itu kedudukan dia, ya.
Seterusnya, makmum baru tiba tersebut telah menarik jemaah yang berada di kanan sekali ke belakang untuk bersama-sama dengannya. Jadi dia takbir dulu, dia pergi hujung sana, dia berdiri dekat makmum yang kedua, daripada hujung dia takbir Allahu Akbar, dan dia mula menarik makmum yang di hujung sekali untuk ke belakang duduk di sebelah dia supaya dapat solat berjemaah dalam saf yang kedua. Nah, ketika itulah berlakunya syarat-syarat tadilah. Dia bersetuju ke tak bersetuju ke, dia hamba ke tidak ke, berapa orang dalam saf ke, masa itulah syarat-syarat tadi. Kalau cukup tadi, kita boleh buat perbuatan tersebut supaya kita solat di belakang itu mendapat pahala saf solat berjamaah. Seterusnya, pengarang kitab Fathul Bari mengatakan jika seorang lelaki mendapati saf hadapan sudah penuh, hendaklah ia pergi ke hujung saf sebelah kanan, berdiri di belakang orang kedua akhir, kemudian takbiratul ihram. Selepas itu ia menarik orang yang paling hujung saf hadapan itu untuk bersamanya ke belakang agar ia tidak bersendirian. Ini petikan daripada kitab Fathul Bari. Baik, saya menambah ni ialah penyusun kitab ini. Dia kata apa? Sekiranya dua orang atau lebih datang untuk mengerjakan solat, maka mereka hendaklah kembali kepada keadaan asal, iaitu memulakan saf daripada tengah, berdasarkan hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyatul imam wasuddul khalal. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, jadikanlah imam berada di tengah dan tutuplah ruang-ruang kosong. Oleh itu, siapa yang menghadapi situasi sedemikian, maka dia hendaklah membezakannya agar dia tidak melakukan kesalahan yang lain pula. Okey, kalau datang berdua dah, atau kita sampai dulu, sana nampak lagi ada satu orang yang sedang nak masuk saf, maka bermula daripada sebelah tengah. Kalau kita datang, saf pertama dah penuh, tengok tak ada lain orang datang ni, aku seorang tinggal ni, maka terus mula dari sebelah kanan tadi orang hujung untuk bersama dengan kita. Boleh tuan Baik, seterusnya. Okey, selesai cerita masalah tarik tadi. Ya. Dan yang akan kita mesti sambung ke sana ke? Sambung saf. Sambung saf. Itu kedudukan dia. So yang pertama tadi dia sampai, dia tak menjangka akan ada orang datang. Jadi dia betul lah buat dekat hujung tu, kaedah tu. Ada orang kemudian datang pula, dia tak boleh mula ke tengah dah, sebab dia akan buat kata dia akan putuskan saf. Dia tak boleh pula dia manggil dia hujung tu, mari sini. Orang tu dah sembahyang dah. Maka teruskan sambung saf. Ustaz, aku tak faham. Ya, betul. Betul. Sebab tu dalam bab kita menghukum orang ni tak boleh tengok zahir dia. Tengok dia kata apa sembahyang duduk ni, elok nampak kita tak tahu masalah dia. Kan? Tadi mula sembahyang elok berdiri tiba-tiba duduk dia, pahala ni sah malih tak boleh yang tu lah. Tuan-tuan dia pening kepala ke, lutut dia sakit ke, pinggang tak dapat tahan diri ke. Dia sama juga kita datang ni tak boleh hukum orang tengok hujung. Ini salah mulakan saf hujung ni. Apa ni? Padahal kita tak tahu kedudukan. Kita datang lambat, dia datang dulu. Dia tengok tak ada orang dah. Maka dia pergi hujung sana, dia tariklah orang belakang. Tidur kita datang, maka bersangka baiklah. Begitu Baik, seterusnya kita masuk sekali lagi tuan-tuan. Jarak di antara saf melebihi 3 hasta. Baik, sepatutnya tak lebih 3 hasta lah. 3 hasta ni macam ni lah. Yang ni 1, 2, 3. Betul lah ni jarak saf kita ni lebih kurang 3 hasta lebih. Ataupun satu saf ni lebih kurang 2 hasta. Kalau 3 tu dah ke belakang lagi lah. Lebih lagi mana belakang lagi. Jauh benar jarak. Apa kita perlu buat? Baik. Jika beberapa orang sampai ke masjid dan mendapati solat berjamaah sedang didirikan dan jarak di antara saf melebihi 3 hasta, apakah yang perlu mereka lakukan? Adakah mereka perlu masuk ke dalam saf belakang atau buat saf di antara 2 saf yang berjauhan? Sini satu saf, sini kosong, satu saf lagi situ pula.
kita pun datang. Saf sini penuh, saf itu pun dah nak penuh lah. Tapi ada kekosongan saf antara dua saf tadi. Kita nak duduk mana? Nak join saf belakang tu ke, atau kita isi kosong yang tengah? Baik Bagi menjawab soalan ini, saya merujuk kepada kandungan yang terdapat dalam kitab I'an Haq Talibin yang bermaksud katanya dan disunatkan agar jarak di antara dua saf dan saf pertama dengan imam tidak lebih daripada 3 hasta. Jangan lebih 3 hasta. Sebab tu imam pun jangan jauh sangat. Kadang-kadang ada masjid mihrab dia besar, mihrab dia sampai ke depan, jauh. Jadi makmum belakang ni ada ruang besar, ada yang tarik saf sejadah imam sampai jauh ke depan dah. Masuklah mihrab. Yang saf pertama tadi dah jauh ke belakang pula dah. Jadi yang paling baik jangan lebih 3 hasta. Maksudnya imam tu jangan depan lah. Duduk dekat dah dengan saf pertama. Jangan lebih 3 hasta. Baik. Jika melebihi jarak tersebut, maka makruh bagi mereka yang baru datang untuk masuk ke dalam saf bersama mereka berada di saf belakang. Artinya bila ada ruang, isi ruang yang tengah tu. Bukan duduk sambung saf yang dah terjarak tadi. Ini ada orang, tak ada orang, ada saf lain, kita pun sampai sambung saf belakang tadi tu. Itu tidak menepati. Yang betul ialah kita isi ruang yang kosong tadi. Sebab jarak terlalu jauh antara dua saf. Begitu kedudukan Baik. Seterusnya, maka makruh dia kata bagi mereka yang baru datang untuk masuk dalam saf bersama mereka berada di saf belakang. Sekiranya mereka melakukannya juga, maka mereka tidak mendapat pahala solat berjamaah. Bosa akibat itu. Bosa dondo tak dapat pahala solat jemaah. Bosa pahalanya. Nak sampai ke masjid pun bukan senang. Tambah sekarang lagi lah susah dengan kuota. Jangan nak vaksin 2 kali, boleh hari lagi. Dengan nak masuk kena cek lagi sebagainya. Tiba-tiba orang datang pun jemaah tak dapat pahala jemaah, kan rugi. Satu penting kita mempelajari bab ini, terutama bagi orang yang hidup dia berjemaah. Yang hidup berjemaah ni pastikan amal yang kita buat dapat pahala yang tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah lebihnya orang beramal dengan ilmu dan orang beramal tanpa ilmu. Dia sangka berjemaah dah hari-hari, besar pahala dapat dah, tapi rupa bab saf tak lepas lagi, maka dia tak sama pahala dengan orang yang datang dengan ilmu tadi, sentiasa menjaga tata tertib solat berjemaah, maka tiap kali dia solat pahala dia penuh. Orang tadi dia tak tahu, kojap jarang, kojap ke belakang, kojap tak ikut susunan saf sebagainya, maka dia akan kehilangan pahala solat berjemaah. Baik. Ini diambil daripada kata-kata Al-Qadhi Husain. Sekiranya jarak antara imam dengan makmum di belakangnya melebihi 3 hasta, maka mereka telah mensia-siakan hak mereka yang baru tiba. Oleh itu, orang-orang yang baru sampai ke situ adalah membuat saf di antara kedua-duanya, iaitu antara imam dan makmum di saf pertama. Inilah keadaan kalau imam jauh ke depan, makmum pertama di ke belakang. Jauh, ada ruang lagi. Yang datang gantian tadi duduk belakang imam. Automatik dapat saf pertama pula dia. Jadi rugi orang yang jarak saf antara imam dengan makmum tadi. Jika tidak, dia kata, maka dihukumkan makruh kepada mereka. Begitulah yang terdapat dalam At-Tuhfah Al-Muhtaj oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Okey, jelas kalau ada jarak antara saf tadi, maka penuhkanlah bahagian yang kosong tadi, bukan sambung saf yang telah jarak ke belakang tadi. Baik. Seterusnya, ada masa sikit lagi Okey, sempat insya-Allah. Makmum di luar saf rukuk bersama imam pula. Dia belum masuk saf, dia dah angkat takbir untuk rukuk bersama imam. Baik, kita baca. Makruh bagi seorang lelaki yang solat secara bersendirian di belakang suatu saf yang masih belum penuh. Saf pertama penuh, saf kedua tak penuh lagi, dia sampai, dia buat ke belakang sendiri seorang-seorang. Hukumnya makruh. Artinya kalau nak elak makruh tadi, penuhkan dulu saf-saf yang di hadapan.
Terdapat beberapa buah hadis yang melarang seorang solat secara bersendirian di belakang saf. Antaranya an Ali radhiyallahu anhu bin Syabyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. Maksudnya daripada Ali bin Syaiban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki solat di belakang saf secara bersendirian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dan terus menunggu lelaki itu sehingga dia selesai solat. Kemudian baginda bersabda kepadanya, ulang solatmu itu. Nabi suruh dia ulang sembahyang. Tidak ada solat bagi orang yang solat secara sendirian di belakang saf. Ini teguran Nabi SAW bagi orang yang tidak penuhkan saf, duduk sembahyang seorang-seorang belakang, angkat takbir, seorang diri di belakang saf. Baik. Seterusnya, an Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-safi wahdah fa amara ay yu'ida salatah. Maksudnya Nabi mendapati seorang lelaki solat di belakang saf secara sendiri, maka baginda memerintahkannya untuk mengulangi solatnya semula. Dua hadis Nabi jelas yang Nabi suruh orang yang solat seorang di belakang untuk mengulangi solat. Baik, sikit lagi jelas Daripada hadis-hadis di atas, para fuqaha telah berselisih pendapat tentang hukum solat seseorang di belakang saf secara bersendirian. Dr. Wabah Zuhaili telah mengulas masalah ini dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh seperti berikut. Jadi saya tak nak habiskan lagi perbincangan ini. Kita berhenti setakat ni. Artinya yang kita faham setakat ni berdasarkan hadis Nabi tadi, orang yang solat seorang diri di belakang saf, Nabi arahkan dia untuk apa? Ulang solat. Tapi hadis ni nanti kita akan tengok pula pandangan-pandangan para alim ulama dalam mensyarahkan hadis tu. Maksud ulang tu tak sah ke sembahyang orang tu? Maksud arahan ulang Nabi tu wajib ulang ke? Atau sekadar Nabi suruh untuk menyempurnakan solat, ulang semula dan sebagainya? Itu nanti insya-Allah akan dibincangkan dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Tapi yang kita faham malam ni mudahannya ialah sampai untuk solat ni duduklah pada saf yang masih kosong, penuhkan saf di hadapan dahulu. Jangan kita mulakan saf seorang diri di belakang. InsyaAllah kita akan cuba faham hadis Nabi SAW pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah